Jadi inilah kawasan Hoana Agro Farm yang terletak di Kampung Sungai Dara. Nama pemiliknya adalah Amir Syarifuddin Mahmud. Berkaitan dengan sejarah ladang ini, pada mulanya mereka menjalankan ternakan ayam kampung dan telah berpindah ke Batang Berjuntai, Selangor. Selepas 5 ke 6 tahun kemudian, Cik Amir kemudian membuat peternakan arnab. Bilangan pekerja yang ada di Hoana Farm adalah seramai 2 orang yang bertanggungjawab menjaga kebun serta arnab tersebut. Jenis baka arnab yang diternak oleh Hoana Farm pula adalah New Zealand White Rabbit yang merupakan baka arnab pedaging. Jadi untuk saya lah, secara lebih terperinci adalah berkaitan dengan pengurusan sisa ternakan arnab lah. Jadi soalan yang pertama ni dia lebih pada pelaksanaan pembersihan sisa ternakan lah. Jadi apakah peralatan yang penting selalunya digunakan apabila membersihkan kandang arnab ataupun sisa ternakan arnab lah? Peralatan lah. Dia peralatan ni masing-masing ada cara dia. Yang paling mustahak rajin dan dia nak selalu bersih. Katakan cara saya bela tinja dia, kencing dia jatuh di tanah. Okay. Ada cara dia bertingkat. Tingkat ni maksudnya macam mana? Cage dia individual tetapi 3 tingkat. Tapi bila 3 tingkat, you have 1 tingkat macam gini, 2 tingkat, 3 tingkat. So you have a plastic sheet. Plastik kat bawah dia. But kalau you tak bersihkan, you tak rajin, berbau dia. Jadi kekerapan untuk membersihkan tu biasanya dalam tiap-tiap hari tiap hari. Setiap maksudnya dalam sehari tu perlu bersihkan sekali lah. Jadi bila you dah ada layer tu, you mesti cuci. Kalau tidak dia punya, you bersih ala kata dia punya kencing tu is toxic, Membahayakan pada arnab juga dan bau. So rajin, you mesti nak selalu bersih. Kalau contoh dari di ladang kecil kami sendiri, arnab tu dia macam mana pembersihannya? Yang macam yang ni cerita secara bertingkat-tingkat ataupun Saya punya bertingkat, saya punya satu tingkat. Jadi dia ada sangka, tinja dia dengan kencing jatuh di tanah. Jadi kita bersih di bawah, saya di bawahnya lah. Soalan seterusnya, apakah SOP dan langkah-langkah yang perlu diketahui ketika melaksanakan pembersihan sisa ternakan arnab? Adakah ada SOP tertentu yang kami khaskan ataupun macam mana? SOP kita selalu nak bersihkan, itu je SOP ni. Jadi lain SOP, tinja yang kita dah collect tu, kita dah tahu mana kita nak buang. Kalau you tahu tepi pun bau juga kan. Tapi macam kita dekat sini adalah 2-3 orang yang tanam sayur. Dia datang sekali ambil 100 buni, 150 buni, dia beli kan, dia jual pada dia. Jadi sini sisa dia tak ada di kebun kita, tak ada di ladang kita, tak ada di ban kita, jauh daripada ban. Maksudnya sisa tu setiap kali ni memang akan ada pelanggan lain yang akan beli. Kita masuk pada guni, jadi kita ikat satu guni. Kalau kita dah ada 80 guni, kita telefon lah, nak tak? Tapi selalu dia nak orang tanam sayur. Sebab mereka dah terbiasa untuk deal dengan jamel lebih banyak. Dalam sehari, maksudnya dalam sehari tu kurang-kurangnya sekali lah untuk pembersihan. Kalau kita nak bersih, ada yang 2-3 hari sekali. Jadi kita pulang macam-macam. Dan untuk pembersihan tu adakah menggunakan air je ataupun selepas menggunakan air kita sekitar pancit kita atas. Sini kita kita pakai banyak EM. Guna bahan yang EM tu untuk kurangkan bau. Effective micro kita pakai. Jadi yang EM tu kami sendiri beli terus ataupun
Beli Tak ingin hasilkan. saya tak hasilkan sebab kita ni ada kursus-kursus yang hasilkan, tapi kita nak hasilkan sedikit tu tak ada masa. Dia guna masa yang lama lah. Jadi EM ni kita beli, kita bukan pakai. Biasanya yang tu kan lepas bersih dengan air, baru letak air. Tak, saya tak bersihkan dengan air, saya bawa tanah, jadi saya tarik je, very fast, tarik, lepas tu tinja dia buang. Jadi yang tu EM kita bagi dia minum, jadi bila dia dah masuk cerna tu semua, dia buang najis dia, kencing dia kurang. kurang berbau lah berbanding yang tanpa ini. Ya. Dan kita walaupun kita tahu EM pun, kalau kita tak bersihkan pun bau juga. Kebiasaannya yang tu mesti berapa? EM tak mahal, tak mahal. EM satu botol mungkin RM20, RM30 botol tu. Kita pakai sikit je. Dan bukan tiap-tiap hari pakai kan. 2 minggu sekali, 10 hari sekali. Saya akan buat EM tu campur dengan tangki, air tangki. Kaki yang besar tu. Dia salur, dia minum. Yang tu soalan seterusnya dia berkaitan dengan kepentingan melaksanakan pembersihan peternakan. Yang pertama ni adalah apakah kepentingannya terhadap anak itu sendiri. Kepentingan membersihkan sisa peternakan ini lah dari pendapat Jamil sendiri. Oh ya. Ini kebanyakan tempat dia bersih gitu lah. Bila awak bersih dan tak ada bau, kesihatan anak tu bagus lah. Dia kalau ada bau tu adalah toksik. Jadi kalau bau toksik ni akan mungkin buat penyakit pada anak. Macam kita berbau yang busuk pun tak selera lah ini semua. Macam kita, anak sama. Dan toksik mungkin dia bawa penyakit. Kebaikan dia adalah untuk hindar daripada penyakit. Anak kalau dia ada macam tak ada selera makan itu, macam mana nak membesar? Itu pun mempengaruhi persekitaran kita lah. Dan untuk yang kepentingan daripada kawasan ternakan itu Kawasan mana? kawasan ternakan di sarang. Kalau kita bersihkan, bersih lah dia. Kurang bau. Biasanya warna farm ni adakah selalu ada pengunjung ataupun pelancong datang ke sini? Pelancong tak ada. Saya kurangkan orang yang luar masuk, melainkan pembeli. So kita tahu warna farm ni dia lebih pada membela anak untuk dijual lah, anak daging lah. Daging dan itu yang kakus, yang sembelih punya dijual. Seperti yang Jamil boleh tahu tadi, sisa ternakan alam ni akan dijual. Adakah ada fungsi lain lah untuk sisa ternakan ni selain daripada dijual pada? Tak ada. Asalkan ni memang dikumpul lepas tu dijual, ada untuk buat tanian lah, sebagai baja organik lah. Macam sebelah saya kan ladang kelapa sawit. Okay. Sebelah sana pun kelapa sawit. Dia akan beli. Dia tahu kat tepi, dia koyakkan. Jadi lama-lama baja tu kena hujan, akan kena pupuk lah. Dia maksudnya dia dijadikan baja organik lah. Yes, something like that. Jadi maksudnya mereka memang akan selalu membeli lah. Maksudnya memang ada kesan yang memberikan kesan yang tinggi lah pada dia. Dan kadang-kadang tak cukup tu. Tak cukup. Maksudnya permintaan pada sisa ternakan ni sangat tinggi lah. Kalau if you are dekat satu area orang tanam sayur, ada kelapa sawit yang ada orang kelapa sawit kadang-kadang dia tahu tak ayam, tapi it's better you tahu, dia orang kata lah tahu nanti tinggi anak dia kurang bau. Sebab dah dicampur dengan yang tadi lah. Jadi biasanya jamnya harga anggaran lah jualan untuk sisa ternakan. Saya jual RM3.80 satu guni tu. Tapi dia datang ambil lah. Biasanya dia ambil. Biasanya ada guni, memang guni baja yang besar dulu. Ya. Macam ini lah, 3 suku guni. 3 guni tu RM3.
Soalan seterusnya dia mungkin macam umum lah, tapi mau juga tanya pendapat kami. Apakah kesannya kalau sesuatu makan itu tidak diurus dengan baik? Berbau ni, Itu yang memang kesan utama dia. bau. Pas berbau dia akan menyebabkan anak tu boleh pergi penyakit lah. Ya. Biasanya apakah penyakit yang selalu Kurang. Mungkin sesama. semua? Kalau semua tu macam mana? Punca ataupun simptom yang Dia berair tu, berair tu kadang-kadang sejuk sangat pun dia. kalau terlalu sejuk pun dia boleh sakit semua dia. Tapi jarang lah jarang. Tapi selalunya kalau tak bersih, selera makan kurang. Alright. Kalau dari segi penjagaan ataupun rawatan anak, kalau bagi anak yang dia ada penyakit, kalau yang CME ataupun kerja CME akan ambil tindakan yang macam mana? Adakah melakukan rawatan profesional ataupun sebaliknya? Kita ada macam dia selalu katakan ada kurang. Kurang. Kita akan spray titik dia, ada ubat dia. Kalau dia luka, dia ada spray. Maksudnya spray di bagian yang kurang Kurang. No. Luka. Luka dia. Kurang tu selalu ada ni apa, adaptin yang ubat titik. Dia titik lah. Oh, jadi Titik maksudnya di belakang, bukan di, katakan dia ada kurang sikit lah dekat bibir. Titik belakang. oh, contoh kalau dia ada kurang di bagian tangan ataupun tetap juga titik di bagian belakang. Tetapi saya punya pekerja dia lagi bagus. Dia titik pun ke tempat ni. Oh, dia lebih perinci lah memang dia. Mungkin lah, tapi orang cakap titik di belakang aja kan. Tapi dia lagi ada titik dekat tempat kurang. Saya pun biarlah, asalkan tak ada yang mati kena titik tu. Jadi sebagai contoh lah, kalau anak tu dia ada penyakit tu, apakah cara yang CME ataupun kerja CME yang perlu lakukan pada awal? Mesti detect. Kalau you tak detect awal, you tak ubat, dia akan melarat juga. Tahu ubat lah macam Dia asingkan lah. tak asing, semua sama je. Contoh dia jumpa anak tu yang sakit terus dalam masa yang sama dia terus rawat lah. Yes. Sebab anak ni dalam sangka pusing-pusing tu banyak kan. Ada yang kecil 3 ekor, 4 ekor dalam satu saat. Jadi dia terus rawat. Biasanya kalau dia lewat betul hari ataupun lewat kan. Oh, dia sehari pada anak tu. sehari 2 hari tak ada kesan. Dia seminggu baru dia akan melarat. Jadi kita bila dia bagi makan, dia akan tengok anak ada kurang. Dia dalam pouch dia mesti ada ubat. Jadi bila tengok, dia spray. Dia akan sembuh. Memang ada spray khas lah. Ada spray khas untuk luka, yang ubat titik untuk kurang. Untuk khas untuk anak ataupun untuk semua? Anak, Memang anak dan also yang spray luka tu untuk kambing pun boleh, untuk lembu. Biasanya berapa kos untuk rawatan anak kalau ada penyakit? Kos dia tak banyak. Tak banyak langsung. Tak banyak. Kalau anggaran ni Saya pun susah cakap. Kalau banyak yang sakit, banyaklah kos dia. Kalau kurang sakit, kurang kos dia. Tapi sebagai contoh, satu pin spray tu, luka, kalau tak salah saya RM30 je. 35 ringgit. kegunaan dia boleh untuk Oh, rawat 200 ekor boleh. 200 ekor spray sikit je. Lepas spray, lepas tu biarkan Biar tu. Kalau dia macam dia sakit, makanan dia pun tetap sama je. Contoh kalau Sama. spray tu biarkan jangan dia makan dulu atau Sama. Tetap bagi makan. Proses dia memang sama je. ya, dia akan makan. Untuk soalan seterusnya, apakah punca tahu kan? Adakah ada cara tertentu atau perawatan khas untuk meningkatkan imun pada anak tu? Tak ada yang saya tahu. Saya rasa tak ada. Penjagaan dia yang usaha. Kita mesti jaga dia betul-betul, bagi makan dia elok. InsyaAllah lah tak ada masalah. Kita dekat sini pun jarang ada masalah. Masalah penyakit ni ada, tapi kalau kita kontrol awal, tak melarat. Saya mungkin soalan yang terakhir lah.
sebagai contoh lah, saya dan peternak muda lah, baru mau menjalani peternakan berkaitan dengan anak. Tapi dalam masa yang sama, anak saya itu banyak yang diserang penyakit. Jadi ada cara yang tertentu kan yang kami cadangkan kepada kami selaku peternak muda. Ini sebelum apa-apa, peternak muda tu nak kena pergi kursus. Bila you dah ada kursus, dia akan bagi tahu obat dia macam mana, kahwinkan anak macam mana, ini semua. Tetapi pasal penyakit ni, di kita sini, penjagaan kita kepada anak lagi cepat lagi. Maksudnya kalau anda melakukan apa, kita perlu segeralah ambil tindakan. Kalau dia ada sakit, apa dia buat cepat. Kalau macam kurang, kalau kita lambat, melanggar lah. Daripada sikit banyak lah. Biasanya kurang ni dia dalam masa sehari ataupun dalam seminggu baru dia akan merebak pada bagian lain, ataupun dia boleh merebak pada satu sangka ke sangka yang lain. Yes. Boleh juga. Boleh juga. Tetapi kalau kita rawat awal, dia tak merebak. Maksudnya perlu ni lah, Penjagaan rapi lah. Penjagaan rapi pun tak. Penjagaan dari segi mata, kita mesti tahu, tengok ni ada sakit, mata kita mesti melihat. Bila kita tak payah ambil anak ni nak check, tak, kita tengok kita tahu. Kalau kita dah lama bela, kita tahu, boleh nampak. Saya itu saja lah soalan yang selesai. Okey. Saya saja. Okey, sama. Ini merupakan peralatan asas yang sering digunakan bagi kerja pembersihan sisa ternakan arnab, penyapu lidi dan penyedok pasir. Semasa rakaman video ini, tinja arnab telah dibersihkan dan sangat kurang sebab kuantiti arnab di ladang tersebut sedikit. Arnab baka New Zealand White yang ada di Ohana Farm sangat jinak dan mudah dibelai. Dari segi luaran, tiada sebarang penyakit yang dihadapi oleh arnab tersebut. Arnab tersebut juga diletakkan berasingan dalam sangkar masing-masing.